Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Afzal binti Uthman dari UAD KPKT. Saya mulai bertugas di KPKT pada 24 Februari 2020. Sebelum ini saya bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Audit Negara Putrajaya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Pengajian Tempatan IKPKT kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai penemuan audit pengurusan perolehan di PBT Malaysia. Sekejap ya. Kenapa Jabatan Audit Negara mengaudit pengurusan perolehan di PBT? Ia adalah untuk mengesahkan sama ada wujudnya legality, integrity dan accountability dalam pengurusan perolehan. Ia juga untuk menilai sama ada pengurusan perolehan agensi, jabatan, kementerian telah dilaksanakan dengan cekap, berkesan, ekonomik dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip perolehan kerajaan terdiri daripada 5 iaitu 1. Accountability awam. Urusan perolehan yang diamanahkan hendaklah dilaksanakan secara bertanggungjawab dengan mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 2. Diuruskan secara telus iaitu semua dasar, peraturan dan proses perolehan yang dilaksanakan hendaklah jelas, diketahui dan difahami umum serta mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan. 3. Nilai faedah yang terbaik. Pengurusan perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. 4. Saingan terbuka. Proses perolehan hendaklah memberi peluang terbuka kepada semua pihak yang layak bersaing. Dan 5. Adil dan saksama. Sesuatu perolehan itu dipelawa, diproses dan dipertimbangkan dengan adil dan saksama berasaskan dasar dan peraturan yang ditetapkan. Dengar ya semua? Clear? Okey, dengar puan. Dengar? Okey. Seperti yang kita maklum, perolehan ini ada 3 kategori, perolehan bekalan, perolehan kerja dan perolehan perkhidmatan. Perolehan bekalan ni merangkumi barangan dan peralatan seperti makanan, pakaian, kenderaan dan kelengkapan pejabat. Perolehan kerja melibatkan kerja-kerja pembinaan seperti bangunan, lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tapak kawasan, empangan air dan kerja peparitan serta juga merangkumi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Perkhidmatan terdiri daripada 2, perkhidmatan perunding dan bukan perunding. Itu sedikit latar belakang mengenai perolehan. Seterusnya saya pergi kepada topik utama kita pada petang ini iaitu penemuan audit pengurusan perolehan di PBT Malaysia. Maksudnya apa? Window. Untuk makluman semua, auditan pengurusan perolehan di PBT telah dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara Negeri. Kebanyakan auditan pengurusan perolehan di PBT ini dilaksanakan oleh Jan Negeri. Maklumat slide 6 hingga 8 ni menunjukkan Jabatan Audit Negara di Negeri telah melaksanakan 32 pengauditan perolehan di PBT di seluruh Malaysia. Daripada nombor 1 hingga 18, nombor 1 hingga 19, 1 hingga 21. 1 hingga 21 ni adalah PBT yang telah dilaksanakan pengauditan oleh Jan Negeri.
22 hingga 27 itu melibatkan jabatan dan agensi di negeri. Untuk makluman semua, sebenarnya masih banyak lagi PBT yang telah dilaksanakan pengauditan oleh JAN Negeri. Bagaimanapun, saya hanya mengambil data bagi Lahkan 2015, Lahkan 2016 siri 1 dan 2 dan Lahkan 2017 siri 1. Okey, untuk yang terkini adalah Lahkan 2017 siri 1, Majlis Perbandaran Muar, Majlis Perbandaran Batu Pahat, Majlis Daerah Ranau dan Majlis Daerah Putatan. Bagi Lahkan 2016 siri 1, Majlis Daerah Pontian, Majlis Daerah Kota Tinggi. Okey. Untuk Majlis Daerah Pontian dan Majlis Daerah Kota Tinggi ni dalam laporan audit tu dia satu laporan tu melibatkan 2 PBT. Untuk Majlis Daerah Yan, Majlis Daerah Padang Terap, Majlis Daerah Bandar Baru ni dalam laporan tu kita asingkan setiap PBT tu adalah satu laporan. Majlis Daerah Pasir Mas, Majlis Daerah Pasir Putih, Majlis Perbandaran Subang Jaya, Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, Majlis Perbandaran Keluang, Majlis Perbandaran Selayang, Majlis Daerah Kuala Langat, Majlis Daerah Hulu Selangor, Majlis Daerah Kuala Langat, Majlis Kuala Langat saya terbuat 2, Majlis Perbandaran Kulai, Majlis Daerah Selamat, Majlis Daerah Kuala Pilah, Majlis Daerah Jelebu, Majlis Daerah Kerian, Majlis Daerah Gerik, Majlis Daerah Semporna, Majlis Daerah Kota Belud, Majlis Daerah Beluran, Majlis Daerah Limbang, Majlis Daerah Matu dan Daro, Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Berbandaran Kelang. Okey, itu adalah PBT yang telah dilaksanakan pengauditan pengurusan perolehan oleh JAN Negeri lah sehingga tahun 2017 siri 1. Ini nanti air masuk dekat file. Okey, pengauditan pengurusan perolehan yang dilaksanakan oleh JAN ni meliputi 8 bidang utama iaitu daripada proses perancangan perolehan, peruntukan kewangan, pengurusan perolehan, pelantikan kontraktor, pengurusan kontrak, kerja pembinaan, pengoperasian selepas projek siap dan pemantauan. Okey, kalau kita baca setiap laporan audit yang telah dilaporkan ini, perkara-perkara ini akan ditemuilah bagi setiap pengauditan yang telah dilaksanakan. Okey, seterusnya kita pergi pada isu-isu yang ditemui oleh tim audit semasa menjalankan proses pengurusan perolehan di PBT. 1, pecah kecil perolehan. 2, harga tidak munasabah. 3, improper payment. 4, tidak mencapai matlamat atau tujuan perolehan. 5, kerja tidak dibuat atau tidak mengikut spesifikasi. 6, berlakunya pembaziran dan pemborosan. Okey, sebelum tu saya minta maaf lah kalau isu-isu yang saya paparkan ini melibatkan PBT yang ada dalam khusus pada petang ni. Tapi penemuan-penemuan ini telah dibincangkan di peringkat pengurusan majlis PBT dan telah melalui proses exit conference. Dan laporan ini telah dibentangkan di Parlimen lah. Okey, isu pertama mengenai pecah kecil perolehan. Okey, pecah kecil perolehan ni biasanya berlaku dalam proses pembelian terus, sebuah harga, tender. Okey, kalau kita melihat kepada AP 180.2/C, 181A dan perenggan 13 Perkeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.1,
Agensi adalah dilarang memecah kecilkan perolehan tahunan untuk mengelakkan pelawaan sebuah harga dan tender. Perkeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2.1 mengatakan perolehan bekalan atau perkhidmatan yang bernilai melebihi RM50,000 hingga RM500,000 setahun atau perolehan kerja melebihi RM20,000 hingga RM500,000 setahun hendaklah dipelawa secara seberharga. Manakala perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang melibatkan perbelanjaan tahunan atau sesuatu kontrak melebihi RM500,000 hendaklah dipelawa secara tender terbuka. Ini adalah perkeliling di peringkat persekutuan. Bagaimanapun saya percaya kebanyakan PBT mengadaptasi amount bagi setiap perolehan ini, kecuali kalau tidak saya negeri Sabah lah. Okey, ini adalah contoh pertama berlaku pecah kecil perolehan kerja dan bekalan. Ini berlaku di Majlis Perbandaran MUA. Okey, untuk jadual yang atas tu menunjukkan kerja ini berlaku di lokasi yang sama pada tahun 2016 bernilai 0.98 juta, telah dipecah kecilkan dan tidak dipelawa secara tender. Okey, kalau kita lihat nilai ini melibatkan 3 kontraktor iaitu Rezeki Ahad Enterprise, Cityland Enterprise dan Rubizol Enterprise. Tarikh surat setuju terima pun adalah pada bulan yang hampir lah. Yang pertama Februari 2016, kedua 23 Mei 2016 dan ketiga 26 Mei 2016. Ini terbagi oleh lah semasa pengauditan. Jadual kedua menunjukkan terdapat 5 perolehan bekalan yang bernilai 0.63 juta tidak dipelawa secara seberharga. Okay, perolehan kerja yang terlibat adalah membekal dan menyalakan bunga api. Okay, kita tengok contoh kat situ, melibatkan 2 pembekal, 2 bilangan voucher bayaran dan nilai untuk menyalakan bunga api Sukan Johor 2016 ni RM212,000. Okey, ini contoh pertama untuk MP MUA. Okey, contoh kedua berlaku di MD Putatan. Okey, MD Putatan ni melibatkan 2 butiran perolehan iaitu pembelian tong sampah dan pembelian kerusi plastik. Okay, pembelian tong sampah di MD Putatan ni 2015 nilai pada tahun 2015 sebanyak 76,320. 2016 83,900. 2017 46,800. Manakala bagi pembelian kerusi plastik pada tahun 2016 berjumlah 71,250. Okey, seterusnya pecah kecil perolehan bekalan di MD Padang Terap dan MD Bandar Baru. Bagi Majlis Padang Terap melibatkan pembelian toner 2015 27,329, 2016 27,388. Majlis Daerah Bandar Baru melibatkan perolehan alat tulis, pejabat dan toner pencetak berjumlah RM20,516 dan RM22,382 bagi tahun 2016. Contoh keempat di Majlis Daerah Pasir Mas melibatkan perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja.
Okey, kalau kita tengok di jadual, untuk 22 perolehan pada tahun 2014, sewa eskavator jumlahnya 228,150. Sewa eskavator bagi kerja menolak sampah pusuk di sampah pusuk 40, 217,150. Sewa eskavator bagi kerja menolak sampah pusuk 40, 166,050 ringgit. Okey. Ini adalah contoh-contoh di MD Pasir Mas. Kebanyakannya perolehannya adalah sewa eskavator, membekal tong sampah, sewa lori, keseluruhan nilai perolehan daripada 2014 hingga 2015 bagi perolehan pekecah kecil di Pasir Mas adalah kalau kita kumpulkan melibatkan RM1,634,229. Perolehan ni tahun 2014 hingga September 2016. Dia tidak dilaksanakan secara sebuah harga, dilaksanakan secara pembelian terus. Okey, contoh 5 di Majlis Daerah Pasir Putih melibatkan perolehan bekalan pewangi daripada syarikat Rentokil ni dibuat secara pembelian terus. Jumlah terkumpul pada tahun 2016 bagi perkhidmatan pewangi ni adalah 20,816. Sepatutnya Majlis Daerah Pasir Putih melaksanakan perolehan perkhidmatan pewangi ni secara sebuah harga lah sebab dia melebihi 20,000 setahun. Okey, contoh ke-6 di Majlis Daerah Hulu Selangor. Sebanyak 131 daripada 213 perolehan dibuat secara pembelian terus berjumlah 1.17 juta bagi tahun 2013 hingga 2017. Perolehan 7 item ini melebihi had perolehan bagi pembelian terus. 7 item tersebut adalah sampul surat bertingkap, pakaian seragam, alat tulis komputer, peralatan komputer, tayar, perabot dan kertas A4. Perkara ini berlaku di Majlis Daerah Hulu Selangor kerana pengurusan perolehan ini tidak dibuat secara berpusat. Masing-masing membuat perolehan sendiri. Bila kita kumpul, dia melebihi had nilai untuk pembelian terus lah. Okay. Itu sajalah untuk penemuan yang saya ekstrak daripada lakan bagi pecah kecil. Sebenarnya masih ada lagi tapi saya hanya ambil contoh 6 sahaja. Okey, isu kedua yang ditemui adalah mengenai harga perolehan tidak munasabah. Okey. Harga tidak munasabah ini berlaku apabila agensi tidak melaksanakan kajian pasaran. Sebenarnya kajian pasaran ini adalah penting supaya harga bekalan atau perkhidmatan yang diperoleh adalah berpatutan dan menguntungkan kerajaan. Dan untuk memastikan kita tidak bertumpu kepada pembekal-pembekal tertentu sahaja. Apabila kita melaksanakan kajian pasaran, kita dapat memastikan barangan atau perkhidmatan tu memenuhi keperluan kita sebagai pengguna. Kita dapat menyenaraikan senarai produk alternatif yang kita nak beli. Kita dapat menyenaraikan beberapa pembekal untuk pilihan terbaik dan kita dapat membuat keputusan bagi memberi gambaran kos dan jadual masa yang lebih tepat lah apabila kita melaksanakan kajian pasaran lah. Okay.
Isu pertama yang ditemui adalah di Majlis Daerah Kota Tinggi. Kalau kita lihat di jadual, mesin binding elektrik, kos perolehan seunit RM5,599. Harga pasaran RM1,145 dan RM1,650. Perbezaan harga bagi item pertama ni adalah RM3,949. Perbezaan harga berbanding dengan harga pasaran 239.3%. Okey, bagi audio projector Panasonic, kos perolehan RM15,727, harga pasaran RM11,000. Perbezaan harga RM4,227. Perbezaan harga 36.8%. Komputer Lenovo, kos perolehan RM2,900, harga pasaran RM2,378, RM2,413 dan RM1,797. Okey, untuk komputer Lenovo ni kita bandingkan memang dengan harga yang paling tinggi lah di pasaran, tapi masih perbezaan harga 20.2%. Komputer Riba RM4,650. Perbezaan harga dengan harga pasaran RM2,351. Kos perolehan untuk komputer Riba ni adalah lebih tinggi 102.3% daripada harga pasaran. Contoh kedua adalah di Majlis Daerah Putatan. Okey, jadual di sebelah kiri tu menunjukkan kajian harga pasaran tong sampah dan kerusi yang dilakukan oleh Jabatan Audit Negara Negeri Sabah semasa pengauditan ni. Okey, untuk tong sampah, contohnya saiz 120, pembekal A menawarkan harga 120, pembekal B 152, pembekal C 145. Okey, untuk tong sampah saiz 120 liter, jadual kanan di sebelah kanan menunjukkan harga seunit perolehan bagi 120 liter tong sampah ini adalah 450. Kita bandingkan dengan harga pasaran yang paling tinggi iaitu 152. Perbezaan harga adalah 196.1%. Perbezaan harga untuk 20 unit ni adalah RM5,960. Okey, yang ni lah paling tinggi perbezaan harga untuk Majlis Daerah Putatan ni. Kalau kita tengok saiz yang paling saiz ni adalah 120. Okey, yang paling tinggi perbezaan harga lagi adalah kerusi plastik. Okey, kerusi plastik perolehan ni dilaksanakan oleh Majlis Daerah Putatan pada tahun 2016. Kajian pasaran yang dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara Negeri Sabah, pembekal A RM27, pembekal B RM29, pembekal C RM27. Okay, kuantiti sebenar yang dibeli oleh Majlis Daerah Putatan adalah 1,250. Harga seunit RM57. Kita bandingkan dengan harga pasaran yang paling tinggi iaitu RM29. Perbezaan harga adalah 96.6%. Kalau kita kumpulkan jumlah keseluruhan, perbezaan harga antara harga pembelian dan harga pasaran, sepatutnya Majlis Daerah Putatan ni dapat menjimatkan sebanyak RM89,505 untuk perolehan tong sampah dan kerusi plastik ni dari tahun 2015 hingga 2016 lah. Okey, itu saja yang untuk penerimaan audit bagi harga tidak munasabah. Seterusnya, isu ketiga mengenai improper payment.
Okay, improper payment ni berlaku apabila bayaran tu dibuat terhadap tuntutan bagi suatu bekalan atau perkhidmatan atau kerja yang tidak wujud. Kedua, bayaran dibuat sebelum bekalan atau perkhidmatan atau kerja diterima dengan sempurna oleh kerajaan. Dan ketiga, perolehan telah terlebih bayar. Okay. Contoh pertama bagi improper payment, bagi bayaran dibuat terhadap perkhidmatan yang tidak wujud. Okay, untuk kes ni, perkhidmatan pembersihan di taman industri ni melibatkan banyak kawasan lah, termasuk Rizab Surau. Bagaimanapun apabila pihak audit membuat pengauditan, didapati tanah Rizab Surau ni telah dibina dengan bangunan tambahan seperti digambar ni. Bagaimanapun, kerja pemotongan rumput di tanah Rizab Surau ni tidak dilaksanakan kerana telah ada struktur bangunan di atas tanah tersebut, berpagar dan berada di kawasan persendirian. Okey. Sepanjang tempoh kontrak perolehan pembersihan ni, sebab kontrak ni selama 3 tahun mulai bulan Jun 2015 dengan bayaran RM17,932. Okey, pihak audit mendapati tiada potongan bayaran dibuat walaupun kerja pemotongan rumput di atas tanah Rizab Surau tidak dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik. Okey. Anggaran kerugian kerja yang tidak dilaksanakan, yang ni adalah untuk kawasan Rizab Surau sajalah, RM5,229. Sepatutnya pihak majlis membuat potongan bayaran lah apabila kontraktor tidak melaksanakan kerja di tanah Rizab Surau tu lah. Okey. Kes kedua melibatkan Majlis Pembandaran Selayang. Okey, ini bayaran dibuat sebelum perkhidmatan disempurnakan. MP Selayang telah melantik pembekal bagi pembelian server SIM dan perisian Oracle Database dengan nilai perolehan RM239,175. Bagaimanapun semasa proses perolehan tu, Majlis Pembandaran Selayang tidak menetapkan jadual pembayaran mengikut peringkat pelaksanaan perkhidmatan kepada syarikat semasa pelantikan dibuat. Sebaliknya, pembayaran di atas dibuat berdasarkan cadangan syarikat dan dipersetujui oleh Jabatan Teknologi Maklumat Majlis Pembandaran Selayang. Okey, butiran bayaran bagi perolehan adalah seperti jadual. Okey, daripada jadual menunjukkan masih ada kerja yang tidak disempurnakan oleh pembekal. Bagaimanapun, Majlis Pembandaran Selayang telah membuat pembayaran. Sepatutnya kerja bagi workshop, delivery, Oracle license, maintenance 1 dan 2, maintenance 3 dan 4 ni tidak dibuatlah oleh Majlis Pembandaran Selayang sebelum perkhidmatan ini disempurnakan. Seterusnya, di Majlis Daerah Yan, bayaran dijelaskan sepenuhnya sebelum kerja siap. Melibatkan 4 kerja iaitu kerja landscape, bekalan meja dan kerusi, mencuci, menyedia dan mengecat 1 lapisan akali resistant polymer sealer and 2 coat dan membekalkan 2 unit perangkat grease. Okay, projek menaik taraf dan membina semula medan selerikan bakar ni
bernilai 403,000 telah diperakui siap dengan sempurna dan memuaskan walaupun ada kerja yang belum disiapkan. Okey, kerja yang belum disiapkan itu melibatkan 42,450. Okey, ni improper payment 42,450. Okey, bagaimanapun setelah teguran audit, Majlis Daerah yang telah mengambil tindakan ke atas kontraktor dan kerja-kerja yang tidak dilaksanakan itu telah dilaksanakan oleh kontraktor. Contoh 4 juga berlaku di Majlis Daerah Hyan. Bayaran dijelaskan sepenuhnya sebelum kerja siap. Yang ni untuk projek kerja-kerja meroboh dan membina gerai di kaki Gunung Jerai yang bernilai RM337,080 telah diperakui siap dengan sempurna dan memuaskan walaupun ada kerja yang belum disiapkan. Kerja-kerja yang belum disiapkan melibatkan kerja-kerja meroboh gerai sedia ada, kerja-kerja memotong pokok, cakar dan padatkan lapisan bawah jalan, enam kerja-kerja ini adalah bernilai RM98,800. Okey, semasa pengauditan, pengaudit mendapati telah berlaku improper payment berjumlah RM98,800 disebabkan 6 kerja ni masih belum disiapkan tetapi Majlis Daerah telah membuat pembayaran. Okey, bagaimanapun selepas teguran audit, kerja-kerja meroboh dan membina dataran telah dilaksanakanlah. Okey, contoh kelima di Majlis Perpaduan Keluang untuk bayaran bagi menyedia dan membangunkan sistem e-perolehan projek bagi Jabatan Kejuruteraan. Perkhidmatan ini telah dibayar sebelum perkhidmatan diterima sepenuhnya. Perolehan ini melibatkan sejumlah ringgit Malaysia RM159,904. Pembangunan sistem ini melibatkan 3 fasa. Fasa pertama iaitu sistem e-perolehan telah selesai dibangunkan semasa lawatan audit. Bagaimanapun pembangunan fasa 2 dan 3 iaitu bagi sistem penilaian e-perolehan dan pengurusan maklumat masih dalam perancangan dan masih belum diselesaikan. Bagaimanapun Majlis Perpaduan Keluang telah membuat pembayaran bagi fasa 2 dan 3. Okey, di Majlis Daerah Pasir Mas pula berlaku lebihan bayaran bagi perolehan perkhidmatan bekalan sejumlah RM42,769 yang terdiri daripada perkhidmatan sewa ekskavator dan lori, bekalan long suite dan bekalan alat komunikasi mudah alih. Seterusnya, isu mengenai perolehan tidak mencapai matlamat atau tujuan perolehan. Sebenarnya, perancangan kerja perolehan itu mesti dirancang dengan teliti dan mengambil kira keadaan persekitaran serta keperluan semasa agar suatu perolehan dapat digunakan secara optimum selain mencapai objektif perolehan. Setiap jabatan atau agensi hendaklah merancang perolehan dengan teliti supaya perolehan tersebut adalah paling sesuai dan mendapat value for money bagi perbelanjaan yang akan dibuat.
Okey, contoh pertama, projek telah siap tetapi tidak digunakan mengikut perancangan asal. Okey, kerja membina bangunan baru pasar awam di Pekan Hulu yang baru bernilai RM632,075. Bangunan ini siap dan diserahkan kepada Majlis Daerah Hulu Selangor pada 29 Jun 2015 setelah 3 kali EOT. Pemeriksaan fizikal pada 30 Ogos 2016 mendapati bangunan tersebut tidak beroperasi selama 428 hari daripada tarikh siap walaupun 2 lot telah disewakan. Pasar awam yang tidak disewakan ni dan masih kosong ni telah mengakibatkan berlaku vandalism seperti kilangan paip air, salur air tangki tandas, tertanggal dan kehilangan pintu utama di lot 11. Bagaimanapun, semasa pengauditan lanjutan pada 5 Jun 2017 mendapati semua lot telah disewakan dan telah beroperasi. Pada perancangan asal, bangunan ni adalah pasar tetapi disebabkan tidak mendapat sambutan, pihak majlis mengambil inisiatif untuk menukar status kegunaan kepada kompleks perniagaan bagi menarik minat penyewa untuk menyewa. Bagaimanapun, telah berlaku kehilangan hasil bagi Majlis Daerah Hulu Selangor selama 428 hari ini disebabkan pada asalnya bangunan ini tidak beroperasi walaupun projek ini telah siap. Okey. Isu kedua juga berlaku di Majlis Daerah Hulu Selangor. Okey. Untuk projek ini sepatutnya dibina bagi menempatkan anjing liar di kawasan Kuala Kubu Baru lah. Bagaimanapun, dia tidak digunakan mengikut tujuan asal. Sebaliknya digunakan sebagai tempat meletak motosikal dan tempat menyimpan sangkar anjing yang akan dilupuskan. Maksudnya, tujuan utama untuk sebagai pusat tahanan anjing liar di Jalan Pahang, Kuala Kubu Baru ni tidak dibuatlah. Sebaliknya digunakan untuk tempat meletak motosikal dan menyimpan sangkar anjing yang akan dilupuskan. Kos projek adalah RM83,730. Okey. Isu seterusnya adalah objektif perolehan tidak tercapai. 7 perolehan bernilai 1.98 juta di Majlis Pembandaran Subang Jaya tidak dirancang dengan baik mengakibatkan objektif asal perolehan tidak tercapai. Okey, contoh pertama, 39 daripada 56 unit komputer riba masih tersimpan dan dalam bilik berkunci selepas 59 hari peralatan tersebut diterima. Kedua, 202 unit toner yang disimpan telah luput tarikh jaminan. Ketiga, tempat mencuci kenderaan Majlis Pembandaran Subang Jaya telah siap dibina pada bulan September 2014. Bagaimanapun, Majlis Pembandaran Subang Jaya juga turut melaksanakan perolehan perkhidmatan mencuci kenderaan melalui pelantikan syarikat panel bengkel bagi bulan Disember 2015 hingga Mei 2016. Perkhidmatan mencuci kenderaan ni kepada syarikat panel ni berjumlah RM26,704. Pihak audit berpendapat sepatutnya Majlis Pembandaran Subang Jaya menggunakan sepenuhnya tempat mencuci kenderaan tu sebab ia telah dibina.
Seterusnya, pembelian mesin khas penyelenggaraan berjumlah 49,950. Okey, kalau ikutkan berdasarkan perjanjian, kontraktor perlu menyediakan mesin tersebut untuk menyelenggara rumput tiruan di kompleks sukan. Bagaimanapun, MP Subanjaya membuat perolehan bagi pembelian mesin tu berjumlah 49,950. Sedangkan kita telah melantik kontraktor untuk menjalankan kerja penyelenggaraan bagi tempoh 2 tahun bermula bulan Jun 2016 dengan perolehan berjumlah RM139,200. Seterusnya, masih terdapat 36 biji tayar bernilai RM10,800 yang diperoleh pada tahun 2014 masih berada dalam stor dan tidak digunakan sehingga tarikh pemeriksaan dijalankan. Kenderaan yang menggunakan tayar tersebut juga telah dilupuskan pada tahun 2015. Maksudnya, tayar yang sepatutnya digunakan oleh kenderaan tu memang tak boleh guna dah lah sebab kenderaan yang menggunakan tayar tu telah dilupuskan pada tahun 2015. Okey. Kerja membaiki dan menaik taraf bangunan kompleks kemudahan dan kemasyarakatan telah dilaksanakan pada bulan September 2015 dengan nilai RM390,405 dan kerja pembaikan telah siap pada bulan Disember 2015. Bagaimanapun, pada bulan Februari 2016, MPSJ sekali lagi telah melantik syarikat yang sama bagi melaksanakan kerja pembaikan tambahan dan kerja menarik taraf bangunan kompleks 3K bernilai RM393,977. Okey, semasa perolehan yang pertama, 5 unit pintu baru jenis solid wood serta kunci jenis selak malam berjumlah RM2,140 telah dipasang. Bagaimanapun, semasa perolehan tahun 2015 tu, pintu tersebut telah diganti dengan pintu jenis tempered glass dengan kos RM9,500. Kalau kita bandingkan perolehan terdahulu dengan perolehan yang selepas tu dalam tempoh yang singkat, iaitu hanya 5 bulan sahaja. Okey, ini adalah contoh perolehan yang tidak mencapai objektif di Majlis Perbandaran Subanjaya. Di contoh-contoh gambar menunjukkan contoh-contoh. Okey, komputer masih disimpan. Okey, untuk toner, tempoh jaminan tu telah berakhir. Tempat mencuci kenderaan kosong, peralatan mencuci masih terdapat di tempat mencuci kenderaan. Okey, gambar yang bawah menunjukkan stok tayar bagi kenderaan yang telah lupus dan tayar ni pun dah expired lah.
Seterusnya, perolehan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Okey, gambar di sebelah kiri menunjukkan baki tong sampah yang belum diagih dan diletakkan di kawasan terbuka. Tong sampah juga telah diselaputi dengan tanah disebabkan oleh penyimpanan yang tidak betul. Okey, sebanyak 232 atau 33.6% daripada 690 unit tong sampah berkapasiti 70 liter belum diedarkan ke kawasan perumahan atau taman. Perolehan ini dibuat oleh Majlis Perdana Selayang pada bulan Januari 2015 dan pihak audit mengaudit pada 21 Mac 2017. Baki tong sampah yang bernilai RM738 ni masih belum diedarkan, iaitu selepas 805 hari diterima. Ia telah diletakkan di kawasan terbuka dan menjejaskan kualiti dan ketahanan tong sampah kerana dibiarkan dalam tempoh yang panjang dan ia terdedah kepada cuaca panas dan hujan. Okey, perolehan kedua yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Majlis Perdana Selayang, perolehan bagi kerja pembaikan menara tali rentas yang digunakan bagi aktiviti Flying Fox, wall climbing dan abseiling di Taman Rimba Bukit Agung pada September 2014 berjumlah RM97,350. Pada asalnya, struktur menara tali rentas dan struktur pendaratan Flying Fox ni digunakan. Bagaimanapun disebabkan MPS tidak membuat permohonan untuk mendapatkan pengesahan sijil keselamatan daripada pihak berwajib, menyebabkan kemudahan ini tidak dapat digunakan. Pengesahan sijil keselamatan daripada pihak berwajib telah tamat tempoh pada bulan September 2015 dan tiada permohonan baru dibuat oleh MPS lah. Okay, seterusnya, kerja tidak dibuat atau tidak mengikut spesifikasi. Pelaksanaan kontrak kerja hendaklah mengikut butiran kerja dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak dan sebarang perubahan kerja atau bekalan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai penguasa. Ketidakpatuhan kepada spesifikasi kerja menyebabkan kerugian kepada pihak kerajaan kerana perolehan yang diterima tidak setimpal dengan bayaran yang telah dijelaskan. Okey, berikut adalah contoh kerja tidak mengikut spesifikasi. Terdapat 4 kerja berjumlah RM197,283 di Majlis Daerah Kuala Langat telah disiapkan tanpa mengikut spesifikasi dalam senarai yang dimuktamadkan. Okay, contoh pertama melibatkan projek membina bakau trail di Pantau Cunang, Tanjung Sepat sejumlah 3,955 kerja yang tidak dibekalkan berbanding kos projek RM36,760. Okey, bagi projek membaik pulih bangunan balai raya di Taman Canggang Jaya, Bukit Canggang, Kuala Langat sejumlah RM1,520 tidak dibekalkan berbanding kos projek RM24,898. Bagaimanapun, kerja-kerja yang tidak mengikut spesifikasi itu telah dibuat selepas teguran audit.
Okey. Item yang tidak dibekalkan adalah set pintu hard panel. Sepatutnya dibekalkan 4 unit tetapi tidak dibekalkan. Item kedua, jeriji dari keluli lembut. Harga seunit 380, kuantiti yang sepatutnya dibekalkan 4. Tetapi tidak dibekalkan berjumlah 1,520. Okey, ni contoh bagi kerja menyenggara longkang dan kerja berkaitan di lorong belakang Jalan Wira 20 dan 26 di Taman Perwira, Teluk Panglima Garang. Sejumlah RM2,500 yang tidak dibekalkan berbanding kos projek RM135,290. Bagaimanapun, kerja-kerja yang tidak mengikut spesifikasi tersebut telah diambil kira sebagai kecacatan dan kerja pembaikan kecacatan telah dibuat. Sepatutnya strass dipasang ni dipasang sebanyak 210 tetapi dibekalkan oleh kontraktor hanya 160. Ini gambar di sebelah menunjukkan kerja yang tidak mengikut spesifikasi lah oleh kontraktor. Okey. Seterusnya, kerja yang tidak mengikut spesifikasi di Majlis Daerah Kuala Langat bagi kerja penyelenggaraan peralatan permainan kanak-kanak dan perabot taman serta lain-lain kerja pembaikan kecil di Taman Permainan Kanak-kanak, Jalan Permai 2, Taman Si Jangkang Permai, Teluk Panglima Garang. Spesifikasi kerja, pagar jenis BRC, harga seunit RM275, kuantiti 21. Okey, bagaimanapun kontraktor hanya membekalkan sepanjang 1,500 mm dan kali 2,400 mm. Dalam spesifikasi 1,800 mm kali 2,400 mm. Kontraktor hanya bekalkan 1,500 mm kali 2,400 mm. Enam perkhidmatan pembersihan awam dan pengurusan sesi pekerja di Majlis Daerah Kuala Langat yang berjumlah RM3.92 juta diterima tetapi tidak mengikut spesifikasi dalam senarai kuantiti yang telah dimuktamadkan. Okay, ini adalah kerja yang tidak mengikut spesifikasi bagi kerja perkhidmatan pembersihan awam. Contoh untuk kontrak pertama, kawasan gerai MDKL Jalan Pasar dan Pasar Awam Tanjung Sepat, nilai kontrak 1.2 juta, bayaran bulanan RM50,817. Kekerapan perkhidmatan sepatutnya kutipan sampah setiap hari. Bagaimanapun sampah tidak dikutip mengikut kekerapan yang ditetapkan.
Okey, di pembersihan di kawasan Taman Mutiara pula, nilai kontrak RM186,523, bayaran bulanan RM7,771. Kekerapan perkhidmatan sepatutnya sapuan jalan, lok parkir setiap hari, pemotongan rumput sebulan sekali, pembersihan lorong belakang setiap hari, pembersihan longkang sebulan sekali. Kerja yang tidak mengikut spesifikasi adalah kawasan petak parkir tidak dibersihkan, rumput di bahu jalan tidak dipotong, lorong belakang lot premis tidak dibersihkan, longkang di belakang lot premis juga tidak dibersihkan. Bagi Taman Muhibah Banting, nilai kontrak RM107,005, bayaran bulanan RM4,458. Sepatutnya pembersihan lorong belakang setiap hari, pembersihan longkang sebulan sekali. Bagaimanapun lorong belakang dan longkang tidak dibersihkan. Di kawasan Medan Selera Kompleks Prabu Olak, nilai kontrak RM1.17 juta, bayaran bulanan RM48,950. Sepatutnya kutipan sampah setiap hari. Tong sampah yang telah rosak tidak dialihkan. Sampah tidak dikutip mengikut kekerapan. Tong sampah yang telah rosak masih digunakan. Di kuartus jalan veterina, kutipan sampah sepatutnya setiap hari. Bagaimanapun sampah lama di hadapan rumah kosong tidak dikutip. Ini adalah contoh-contoh bagi kerja perkhidmatan pembersihan awam. Seterusnya, ini adalah gambar yang menunjukkan kerja perkhidmatan pembersihan awam tidak mengikut spesifikasi. Okey, sampah tidak dikutip mengikut kekerapan. Tong sampah yang rosak masih digunakan. Bagaimanapun selepas teguran audit, tindakan penambahbaikan telah dilaksanakan seperti digambar. Okey, ini kerja perkhidmatan landscape tidak mengikut spesifikasi di Majlis Daerah Kuala Langat. Melibatkan dua perolehan. Okey, perolehan pertama, kawasan Daerah Kelab Banting dan laluan pejalan kaki di Taman Cempaka ke Dataran Banting. Nilai kontrak RM101,400, bayaran bulanan RM8,450. Kekerapan perkhidmatan, pembersihan kawasan sepatutnya setiap hari. Pemotongan rumput sepatutnya 2 kali sebulan. Bagaimanapun rumput semasa lawatan audit tu rumput tidak dipotong. Ketinggian rumput dah 600 mm. Perolehan kedua, di kawasan rekreasi kaki Bukit Jugra dan gerai unit perancang ekonomi Upeng Jalan Sulaiman Shah Jugra. Nilai kontrak RM176,958, bayaran bulanan RM13,912. Kekerapan pembersihan kawasan adalah setiap hari. Bagaimanapun, kita dapati dahan dari pokok yang tumbang tidak dibersihkan. Pemotongan rumput 2 kali sebulan. Bagaimanapun rumput tidak dipotong. Gambar di sebelah menunjukkan kerja-kerja perkhidmatan landscape yang tidak mengikut spesifikasi yang dijumpai semasa pengauditan. Bagaimanapun, Majlis Daerah Kuala Langat telah mengambil tindakan selepas teguran audit. Seterusnya,
Kerja tidak mengikut spesifikasi di Majlis Pembandaran Johor Bahru Tengah. Kerja-kerja di Stor Landscape Kampung Laut Skudai Johor bernilai 0.13 juta. Terdapat perbezaan bilangan kuantiti bekal pagar dan lampu di Stor Landscape. Selain itu, terdapat pertambahan kerja menyembur anak-anai, mengecat dan membaiki tembok yang tidak diluluskan oleh Jabatan Kuasa Sebuah Harga. Seterusnya, kerja membekal dan memasang alat penghawa dingin dari jenis split arc unit di bangunan pejabat MPJBT bernilai 0.11 juta tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, berlaku perubahan lokasi, pertambahan bekalan dan harga bagi perolehan kerja ni. Jadual di sebelah kiri menunjukkan butiran terperinci spesifikasi asal berbanding dengan perubahan spesifikasi. Okay, isu keenam bagi isu perolehan iaitu pembaziran dan pemborosan. Semua perolehan yang dibuat hendaklah digunakan dan diuruskan dengan cekap dan teratur bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran. Bagaimanapun, semasa pengauditan dilaksanakan, Jabatan Audit mendapati ada aset yang dibeli tidak digunakan dan masih disimpan dalam kotak sehingga tarikh luput berakhir, dan bangunan yang telah siap dibina tetapi terbiar. Ini adalah contoh projek siap tidak digunakan. Projek pembinaan Padang Awam Lenga telah dilaksanakan pada tahun 2015 dengan kos RM495,221. Bagaimanapun, padang tidak pernah digunakan kerana permukaan padang yang tidak rata, air bertakung dan padang ditumbuhi dengan rumput liar. Contoh kedua, kemudahan yang dibina tidak digunakan iaitu membina tempat letak kereta di Jalan Timah Sari. Gambar di sebelah kanan bawah itu adalah keadaan tempat letak kereta di Jalan Timah Sari. Projek telah siap pada 27 September 2016 dengan kos RM506.48. Kemudahan kedua yang tidak digunakan adalah membekal dan memasang 40 unit perangkap lemak di gerai Komplek Niaga Peserai dan Parit Raja. Kerja membekal dan memasang 40 unit perangkap lemak ni telah siap pada 12 November 2015 dengan kos projek RM48,040. Bagaimanapun, 14 unit perangkap lemak yang dipasang tidak digunakan. Kos projek yang tidak digunakan adalah RM16,289 bagi 14 unit perangkap lemak yang dipasang itu telah tidak digunakan. Okey, isu ketiga, kemudahan siap tidak digunakan berlaku di Majlis Daerah Pontian.
kerja membina gelanggang seberguna dan menaik taraf pejabat yayasan MDP telah siap pada 10 Disember 2015 dengan kos projek RM0.2 juta. Bagaimanapun, semasa lawatan audit 9 Januari 2017, pejabat yayasan MDP masih kosong dan tidak digunakan. Kerja membekal dan memasang peralatan senaman gym dan bayaran berkaitan telah disiapkan pada 20 November 2015 dengan kos RM0.15 juta. Semasa lawatan audit 9 Januari 2017, peralatan senaman gimnasium belum dibuka dari kotak, tidak dipasang dan tidak diagihkan untuk digunakan seperti digambarlah. Kerja ketiga, memasang tiang bendera di dataran Pontian telah siap pada 7 November 2016 dengan kos 0.09 juta. Lawatan audit pada 9 Januari 2017, ia tidak digunakan. Kerja keempat, membekal, membasang, menguji, mentauliah dan menyenggara perisian sistem GST pengurusan kewangan dan pelesenan telah siap pada 10 Disember 2015 dengan kos 0.35 juta. Bagaimanapun, sistem pelesenan tersebut telah diganti dengan sistem EPBT. Kerja membekal dan memasang kamera liter tertutup CCTV di Taman Diraja Pontian telah selesai pada 24 Mei 2015 dengan kos 0.11 juta. Bagaimanapun, semasa tarikh lawatan audit pada 10 Januari 2017, monitor kawalan CCTV ditempatkan di bawah meja makan di dapur kering dan 2 CCTV tiada paparan di skrin. Contoh keempat bagi kemudahan siap tidak digunakan berlaku di Majlis Daerah Kota Tinggi. Projek kerja ubahan tambahan ruang dalaman sebahagian tingkat bawah pasar awam kompleks perniagaan sedia ada di lot PTB 112 Jalan Niaga Kota Tinggi bernilai 0.98 juta yang ditawarkan pada tahun 2014 masih belum disiapkan dan terbiar. Gambar di sebelah kiri menunjukkan keadaan pemandangan luar bangunan kompleks perniagaan semasa lawatan audit pada 19 Disember 2016. Dan gambar sebelah kanan menunjukkan keadaan bahagian dalam kompleks perniagaan yang telah dirobohkan. Okey. Isu seterusnya berkenaan perolehan membina washing bay oleh Majlis Daerah Pasir Mas bernilai 33,800 dibuat secara pembelian terus tanpa melalui kaedah sebuah harga pada tahun 2014. Tujuan washing bay ini adalah untuk membersihkan tayar lori yang keluar masuk membuang sampah di tapak pelurusan sampah di Pusu 40 Pasir Mas. Bagaimanapun, washing bay yang dibina ini sudah tidak digunakan dan dipenuhi semak samun. Pada asalnya washing bay ini digunakan tapi akibat banjir besar yang melanda Kelantan pada tahun 2014 berlaku mendapan pada jalan di bahagian hadapan washing bay. Sepatutnya Majlis Daerah Pasir Mas membuat penyelenggaraan untuk membolehkan ia digunakan semula lah agar kemudahan yang telah siap ini digunakan semula. Bagi projek menaik taraf tandas awam di Caruk Batang Padi Pedu dengan kos projek RM88,000,
Tarikh milik tapak pada 7 Oktober 2014 dan sepatutnya disiapkan pada 17 November 2014. Bagaimanapun, ia hanya disiapkan pada 25 Februari 2016. Lawatan audit pada 17 November 2016 mendapati tandas tersebut berkunci, tidak digunakan dan laluan ke tandas telah dipenuhi semak samun. Itu adalah contoh-contoh 6 isu utama bagi pengauditan pengurusan perolehan. Seterusnya saya memberikan contoh lain-lain isu pengurusan perolehan iaitu pembayaran tanpa pesanan kerajaan atau lewat dikeluarkan, denda lewat dan kuantiti kerja tidak memuaskan. Bagi pembayaran tanpa pesanan kerajaan atau lewat dikeluarkan, ini adalah contoh penemuan audit yang ditemui semasa proses pengauditan. Di Majlis Daerah Muar, 213 baucer bayaran mendapati sebanyak 22 baucer bayaran bernilai RM273,197 bagi pembelian bekalan cenderahati, kain rentang, percetakan dan bendera dengan nilai baucer antara RM104 hingga RM48,600 telah dibayar tanpa pesanan kerajaan. Okey, di Majlis Daerah Putatan, 23 perolehan secara pembelian terus bernilai RM246,640 RM246,610 dibuat tanpa pesanan kerajaan. Sebanyak 10 pesanan kerajaan berjumlah RM166,409 dikeluarkan antara 43 hingga 131 hari selepas bekalan atau kerja diterima atau dilaksanakan. Bagi daerah Pasir Mas, sebanyak 84 pesanan kerajaan bernilai RM782,275 dikeluarkan selepas barang atau perkhidmatan diterima antara 3 hingga 278 hari. Majlis Pembandaran Johor Bahru Tengah, sebanyak 26 daripada 152,000, sebanyak 26 atau 17.1% daripada 152 pesanan kerajaan bernilai 0.4 juta lewat dikeluarkan antara 1 hingga 81 hari selepas tarikh invoice dikemukakan oleh pembekal. Majlis Daerah Hulu Selangor, sebanyak 116 daripada 210 pesanan kerajaan bernilai RM388,033 lewat dikeluarkan antara 1 hingga 275 hari selepas bekalan atau perkhidmatan dan invoice diterima oleh majlis. Ini adalah jadual yang menunjukkan pembayaran tanpa pesanan kerajaan. Jadual di sebelah kiri berwarna biru menunjukkan di Majlis Daerah Putatan. Butiran perbelanjaan adalah bayaran kepada ejen, membekal kerusi plastik untuk Dewan Seri Putatan, bayaran bagi membina baru jabatan konkrit pintu pagar di Kampung Pasir Putih, dan bayaran bagi pembinaan dan perbaikan Dewan Masyarakat. Melibatkan 23 baucer dengan jumlah RM246,610. Okey, ini jadual bagi Majlis Daerah Hulu Selangor dan Majlis Daerah Johor Bahru Tengah.
Okay, seterusnya isu berkenaan dengan denda atau potongan berhubung kelewatan atau pembekalan penyiapan projek. Setiap perolehan bekalan kerja dan perkhidmatan hendaklah dibekal atau disiapkan oleh kontraktor atau pembekal mengikut tempoh yang telah ditetapkan dalam kontrak atau lanjutan masa yang diluluskan. Kontraktor atau pembekal yang tidak menunjukkan prestasi kerja yang baik hendaklah ditamatkan perkhidmatannya dan yang mana sesuai, ganti rugi yang tertentu dan ditetapkan LAD atau ganti rugi berhubung penambatan perolehan tersebut perlu dikenakan. Bagaimanapun, pihak audit mendapati terdapat PBT yang tidak mengenakan denda kepada kontraktor atau pembekal walaupun projek lewat siap ataupun pembekalan lewat dibekalkan. Contoh pertama berlaku di Majlis Pemandaran Subanjaya. 6 perolehan bernilai RM2.34 juta telah siap dilaksanakan. Bagaimanapun berlaku kelewatan berbanding tempoh yang ditetapkan antara 11 hingga 336 hari. Denda atau potongan bayaran berjumlah RM123,181 bagi 5 perolehan bernilai RM2.02 juta tidak dikenakan terhadap kontraktor atau pembekal seperti yang ditetapkan dalam syarat kontrak. Jadual sebelah kiri menunjukkan butiran terperinci perolehan yang dibuat oleh MPSJ. Bagi perolehan 1 hingga 5, tiada denda dikenakan walaupun telah ditetapkan dalam syarat kontrak. Okey, ni di Majlis Pemandaran Selayang, sebanyak 11 daripada 32 perolehan di MP Selayang lewat disiapkan berbanding tarikh yang ditetapkan melibatkan tempoh kelewatan antara 21 hingga 224 hari tanpa kelulusan EOT. Perakuan siap kerja telah dikeluarkan tanpa mengenakan LAD berjumlah RM49,695.36. Dalam jadual bagi bilangan pertama tu berlaku kelewatan sebanyak 21 hari. Sepatutnya denda adalah RM109.70 sehari. Bagaimanapun, majlis tidak mengenakan denda bagi 11 perolehan ni. Sebanyak 11 daripada 54 perolehan bekalan dan perkhidmatan lewat dibekalkan antara 16 hingga 97 hari berbanding tarikh yang ditetapkan. Bagaimanapun, tiada ganti rugi atau LAD dikenakan dan bayaran penuh telah dibuat tanpa sebarang pemotongan berikutan tiada klausa khusus mengenai LAD ditetapkan. Okay. Kalau contoh yang sebelum ni menunjukkan LAD telah ditetapkan dalam kontrak tapi tidak dikenakan oleh majlis. Contoh kedua ni memang syarat dalam kontrak itu tidak klausa mengenai LAD itu tidak dinyatakan dalam kontrak. So, pengiraan anggaran kerugian adalah berdasarkan kaedah pengiraan LAD yang ditetapkan oleh JKR
menggunakan kadar asas pinjaman BAR yang berkuat kuasa adalah sebanyak RM31,230.85 bagi 11 perolehan yang tidak dinyatakan klausa khusus mengenai LAD ditetapkan. Sembilan perolehan tidak mematuhi tempoh penyiapan pembekalan yang ditetapkan di Majlis Daerah Kuala Langat dengan nilai perolehan berjumlah RM553,538. Tempoh kelewatan antara 5 hingga 80 hari. Contoh seterusnya, 5 daripada 65 perolehan secara tender dan sebuah harga bagi tahun 2014 dan 2015 bernilai 0.45 juta telah disiapkan selepas tarikh ditetapkan tanpa lanjutan masa antara 2 hingga 57 hari. Kontraktor tidak dikenakan denda kerana gagal menyiapkan kerja dan tempoh ditetapkan. Anggaran denda yang sepatutnya yang boleh dikenakan adalah RM5,250. Contoh kedua untuk Majlis Pemenang Johor Bahru Tengah melibatkan perolehan secara tender dan sebuah harga tidak dikenakan denda walaupun kontraktor lewat menyiapkan projek antara 23 hingga 52 hari selepas tarikh lanjutan masa. Okey, yang untuk 4 projek ni diberi lanjutan masa tetapi kontraktor masih lewat menyiapkan projek. Sepatutnya selepas tamat tarikh EOT, majlis mengenakan denda yang berjumlah RM5,910. Belas daripada 171 perolehan bekalan bernilai 0.95 juta lewat dibekalkan antara 4 hingga 216 hari daripada tarikh sepatutnya dibekalkan. MPJ Majlis Pemenang Johor Bahru Tengah tidak dapat mengenakan denda kepada kontraktor kerana klausa mengenai denda tidak dimasukkan dalam kontrak. Contoh seterusnya, bagi kerja menaik taraf jejantas kepada pintu gerbang di Jalan Keluang, Batu Pahat lewat disiapkan dan kontraktor memohon lanjutan masa. Bagaimanapun, permohonan lanjutan masa ini telah ditolak oleh majlis kerana kontraktor membuat permohonan EOT selepas tarikh siap sepatutnya. Projek lewat disiapkan selama 112 hari. Anggaran denda yang sepatutnya adalah RM41,888. Tetapi majlis tidak dapat mengenakan denda kerana sijil perakuan tidak siap kerja tidak dikeluarkan semasa kontraktor ni tidak menyiapkan kerja. Perolehan mesin ULV bernilai RM78,000 telah lewat dibekalkan selama 35 hari. Namun, majlis tidak dapat mengenakan denda kerana klausa berkenaan denda tidak dinyatakan dalam surat setuju terima. Okay, isu terakhir adalah mengenai kualiti kerja tidak memuaskan. Setiap perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan hendaklah dilaksanakan secara ekonomik dan dipantau dengan teliti bagi memastikan kualiti kerja, bekalan dan perkhidmatan yang dilaksanakan telah disempurnakan sebagaimana yang dikehendaki
dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat kerja-kerja yang tidak berkualiti yang dilaksanakan oleh kontraktor seperti di slide 73. Ini adalah contoh di Majlis Daerah Kuala Langat. 4 kerja yang dilaksanakan dengan nilai perolehan RM509,679 tidak berkualiti kerana terdapat banyak kerosakan walaupun baru disiapkan antara 6 hingga 20 bulan. Contohnya, permukaan longkang tidak dilepa, piramid tidak dihampar dan diratakan dengan kemas. Bagaimanapun, selepas teguran audit, kerja-kerja tersebut telah dibuat oleh pihak kontraktor. Ini juga berlaku di Majlis Daerah Kuala Langat melibatkan 2 perolehan perkhidmatan penyelenggaraan peralatan permainan kanak-kanak dan perabot taman berjumlah RM319 adalah tidak memuaskan. Contoh kualiti kerja yang tidak memuaskan adalah kerja lapaan simen di sekeliling rubber mat tidak kemas dan pemegang jongkang jongkik telah hilang. Contoh terakhir adalah di Majlis Daerah Putatan. 4 projek bernilai RM357,700 di Majlis Daerah Putatan adalah kurang berkualiti. Bagi kerja pertama, membina tandas awam. Kelemahan kualiti kerja adalah parit di bahagian belakang tandas tidak sempurna, iaitu tidak rata dan berlubang. Seperti di gambar 3.7. Projek kedua, membina tapak konkrit di depan Dewan Muhibah Petagas serta kerja-kerja berkaitan. Kelemahan kualiti kerja adalah lantai tapak konkrit berlubang. Kerja ketiga, pembinaan dan perbaikan Dewan Masyarakat. Kos projek RM13,000, tarikh siap 23 Mei 2017. Kayu lantai yang diperbaiki kurang berkualiti. Seperti di gambar 3.11. Untuk projek pembinaan dan perbaikan Dewan Masyarakat ini ada 2 perolehan. Yang pertama pada 23 Mei 2017 dan yang kedua 18 September 2017. Melibatkan kos RM23,000. Itu sajalah perkongsian saya pada petang ini. Pengauditan yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negeri ini adalah berdasarkan sampel dan bukannya 100%, dan saya hanya memberikan sebahagian contoh saja sebagai sesi pembelajaran. Tuan-puan boleh download laporan penuh ini di laman web Jabatan Audit Negara. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Afzal atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Ada apa-apa soalan ke untuk Puan Afzal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu pertanyaan berkenaan dengan perolehan isu memecah kecilkan kerja. Saya kurang pasti. Okey. Jika dalam tahun yang sama
kita melaksanakan kerja di lokasi yang sama tetapi spesifikasi yang berbeza, maksudnya ada dua kerja lah, tapi peruntukan lain-lain. Peruntukan lain-lain. Peruntukan luar lah, maksudnya peruntukan daripada luar, tapi lain-lain dalam tahun yang sama. Kita di lokasi yang sama, tapi spek kerja yang berlainan. Adakah itu dikategorikan sebagai memecah kecilkan kerja? Terima kasih. Tuan. Hello? Kepada tuan yang bertanya tadi. Hello? Ya. Okey, yang ni maksudnya peruntukan di majlis ada peruntukan persekutuan dan ada peruntukan negeri kan? Betul. Betul. Okey, pada pandangan saya sebab esok Puan dengan MOF. Okey. Boleh Puan ajukan soalan kepada Encik Muhammad Asrul Abdul Malik. Encik Muhammad Asrul. Sebab esok saya tengok 9 hingga 10.30 pagi mengenai dasar perolehan, pengurusan perolehan kerajaan dan tata cara sebuah harga atau tender. Sebab sebab benda tu saya tahu benda spesifik yang diajukan oleh tuan. Kalau pada pandangan peribadi Puan macam mana? Pada pandangan peribadi. Okay, kalau kita tengok contoh tadi yang contoh yang MUA tadi. Sekejap Okay, contoh yang MUA tadi memang isu ni dibangkitkan oleh Perang Audit Negara dan kita lihat benda ni adalah pecah kecil sebab dia di lokasi yang sama. Tidak dipelawa secara tender. Kalau yang MUA tadi tu nilai perolehan adalah 0.98 juta. Telah dipecah kecilkan dan tidak dipelawa secara tender. Kalau kita lihat tadi untuk yang Majlis Pembinaan MUA ni memang pilihan kerja tu adalah berbeza. Kerja pertama, kerja membekal dan memasang pagar keselamatan serta kerja berkaitan. Kerja kedua, kerja baik pulih bangunan dan lain kerja berkaitan di pentas utama pintu B Stadium Sultan Ibrahim Muar. Kerja ketiga, baik pulih bangunan dan lain-lain berkaitan di pentas utama pintu A. Kalau kita lihat memang pilihan kerja tu adalah berbeza. Bagaimanapun memang pihak audit mengatakan bahawa ini adalah masih pecah kecil. Jelas tuan? 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 Hello? Cikgu Puan. Salam Puan boleh terus ke soalan yang kedua yang berlaku kat ruangan chat tu. Okey, ada soalan sekejap. Tak ada soalan. Adakah denda LED perlu dikenakan untuk projek sebuah harga berkala perkhidmatan? Oh,
Projek sebagai Tuan, dah tuan. Esok ya. Okey, yang ni kalau untuk perolehan sebuah harga bekalan dan perkhidmatan untuk LED, yang ni kalau saya tengok dekat majlis daerah mana tadi? Sebenarnya kadar untuk LED bagi kontrak bagi perolehan bekalan dan perkhidmatan dia tidak sama dengan kadar kontrak kerja. Puan, macam mana Puan? Okey, yang untuk soalan LED dikenakan untuk projek sebuah harga bekalan dan perkhidmatan, bagi sebuah harga bekalan dan perkhidmatan jumlah LED dikenakan itu adalah bergantung kepada terma kontrak. Nilai LED yang dikenakan itu kebanyakannya berbeza dengan kontrak kerja. Dia adalah berlainan. Yang soalan pasal perolehan pakaian kerja ni saya tak faham. Kita ada perancangan perolehan tahunan pakaian. Contohnya bulan 3 kita buat perolehan pakaian kerja dengan RM120,000 melalui kaedah sebuah harga, dan perolehan pakaian long suite pada bulan 6 dengan RM80,000 melalui kaedah sebuah harga. Tak faham. Ini oh. 80 kali 20 berapa ni? 1,600. Jumlah 80 kali sebab ni dia tak ada perancangan. Okey, yang untuk perolehan pakaian korporat tu maksudnya masa perancangan awal baju korporat ni tidak dirancang ke? Betul tak dirancang. Tak dirancang. Ya. Oh. Memang tak, pada asal tu memang tak dirancang. Okey, pada pandangan peribadi saya lah. Ya. Okey, dia tidak melebihi RM20,000, bolehlah buat pembelian terus. Kalau tidak melebihi RM20,000, kalau melebihi RM20,000 kena buat sebuah harga. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, contoh untuk LED bagi soalan tanya ni bagi kontrak bekalan dan perkhidmatan. Yang ni pengiraan itu berdasarkan adalah BLR. Kalau kita on, nama kita kat situ.
Okey, untuk soalan untuk kerja, perakuan siap kerja telah dikeluarkan tetapi CJ CCC tidak dikeluarkan lagi. Adakah boleh bangunan didiami disebabkan perunding lambat menguruskan pengeluaran CCC? Okey, untuk CCC, kalau ikut peraturan, ni saya nak tanya pendapat lah sebab saya pun tak payah sangat pasal CCC ni. Kalau untuk CCC, Principal Submitting Person yang perlu kemukakan kepada PBT untuk keluarkan CCC. Selepas CCC dikeluarkan, baru CPC dikeluarkan. Betul? Hello? Oh, sudah mute. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Okey. wabarakatuh. Sekarang masuklah waktu solat fardu asar bagi kawasan Putrajaya, kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Sekian dan selamat menunaikan ibadah kepada semua. Hello? Dah dengar tak? Dah dengar kan? Dah mute dah. Ya. Cikgu. Ikut kuasa. Puan Afzan ada di talian? Ada. Dengar? Dengar. Okey. Disebabkan saya ada hal yang tak dapat dielakkan, saya kena stop awal. Soalan-soalan yang dikemukakan ni, yang saya belum jawab ni, saya akan jawab secara bertulis dan saya akan beri maklum balas jawapan ni kepada Puan Azira dan Cik Azira akan maklumkanlah kepada pihak tuan. Boleh? Okey, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada IKPKT kerana memberi peluang kepada saya dan saya menyusun 10 jari memohon maaf kepada PBT seandainya contoh-contoh tadi mengguris hati dan perasaan tuan